Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, pertama sekali saya nak minta kerjasama semua sebab apa yang saya nak sampaikan ni adalah benda yang baru. Saya rasa Capital sampaikan benda ni. Mungkin kita sebelum ni OBE kita tahu dari segi kognitif kita dah biasa. Kalau tanya pun memang semua orang dah tahulah apa itu OBE. Psikomotor rasa semua orang dah boleh buat DCI, maksudnya semua dah tahulah. Cuma dari segi efektif lah. So efektif ya hari ni yang saya nak tekankan supaya kita semua dapat menjiwai lah OBE ni. So kalau boleh dia takkan berjaya kalau masing-masing buat kerja, masing-masing dengar je, dia tak capai lah. Efektif kan receiving kalau dengar saja, duduk dah ni tak keluar, okey lah. Tapi kita nak step yang kelima Kita ada step pertama receiving, boleh dengar. Responding kalau orang tanya pun tak ada masalah, dia boleh jawab. And then valuing, saya rasa semua orang ada value lah. Maksudnya kalau dah buat DCI tu, dah buat CQI tu dah kira dah memang menghargai lah kepentingan OBE tu. Yang keempat, organisation. Capai tahap organisation sebab organisation ni melibatkan pengurusan kurikulum semua lah. Tapi yang berada di sini saya confirm semua dah capai tahap tu lah sebab dia kena buat DCI. Bila buat DCI, dia ada buat perubahan BPSS, apa tu monitor report CQI, so dah ada organisation. Satu lagi yang tertinggi dalam efektif ni adalah characterization. So apa maksud characterization? Dia berkait dengan kepercayaan. So saya akan bawa semua orang untuk ada falsafah tentang OBE ni dan dia berkait dengan kepercayaan kita. Okay, sebelum saya proceed ni saya nak kongsikan dahulu sedikit cerita. Cerita ni dia berkait dengan kita semua, cuma saya buat cerita saya lah. Okay, banyak cerita, ada suka dan duka. Cerita berkait dengan cinta. Okay, next. Okay, so ini adalah pelajar-pelajar kita. Setiap hari bermula minggu depan lah. Okay, setiap hari kita akan bersama dengan mereka. Okay, kita berkelak tawa dengan mereka walaupun dalam sesi yang serius menyampaikan sesuatu ilmu. Tapi inilah kita akan berhadapan setiap hari sebagai seorang pensyarah. Next. Okay, so ada masa kita belajar daripada pelajar kita. Bukan saja kita buat lawak tapi pelajar pun buat lawak. Dan ada lawak-lawak dia tu yang memberi kesan kepada kita dan banyak jugalah. Kalau saya pun saya banyak belajar daripada pelajar jugalah. Jadi kalau dia berlakon, saya tak pandai berlakon lah. Memang banyak juga kita belajar daripada pelajar kita. Next. Ada masa kita serius, okay, dengan pelajar kita untuk pastikan dia dapatlah ilmu yang kita nak kongsikan. Tak selama-lamanya kita bergurau, berkeria dengan dia orang tapi ada masa kita serius, ada waktu kita marah dia orang. Okay, next. Ada masa kita bermain dengan dia orang di luar kelas lah. Okay, ada juga main dalam kelas saya tengok. Biasa kita main di luar kelas ni macam mana? Biasa kita belanja dia makan. Okay, belanja dia makan dan bawa dia pergi jalan-jalan di Putrajaya, lawatan sambil belajar. Okay, next. Okay, so sebenarnya ada dua keyakinan, ibu bapa dan pelajar. Biasanya ibu bapa yang hantar pelajar anaknya ke sini, dia memang mengharapkan pelajar tu akan berjaya lah. Kalau hantar komputer sains, dia akan harap anak dia akan jadi orang yang kerja dalam komputer lah, mengubah nasib keluarga. Tapi biasanya pelajar tu dia tak pilih pun sains komputer lah. Dia pun tak tahu sains komputer tu apa. Masuk-masuk pun kena belajar ni. Betul ke dia nak belajar ni kan? Jadi kita sebagai pensyarah lah, kita tak ingin pelajar-pelajar kita, ibu bapa pun merasa ragu. Maksudnya memang betul lah kalau dia pilih program tu memang dia akan bergraduasi dan akan dapat kerja. Okay, next. Alright, so inilah pensyarah. Kita bukan setakat cerita di atas kertas sahaja. Bukan setakat di DCI saja kita buat kerja kita. Okay.
cinta kita kepada pelajar, pada pekerjaan kita, mengajar, menyampaikan ilmu adalah datang daripada hati. Jadi tak perlu kita bawa paksa kita kena mengajar bersungguh-sungguh, tak perlu. Sebab memang kita kepada pelajar dan juga kepada kerja kita. Dia setakat DCI saja. Okay, next. Next. Okay, ada pengalaman saya lah, ada lah antara kita yang ceritanya hanya memang di atas kertas je. In fact, orang yang buat DCI tu sendiri dia kata dia pun tak tahu apa yang dia buat kat DCI tu. Kalau OBE kita akan ada masalah. Tu kau yang buat DCI, kalau orang terima DCI daripada orang lain, dia pun rasa tak ada setul lah nak mengajar. Okay, so bila kita cerita bukan setakat di atas kertas, bukan setakat di atas DCI saja, maka kita memang mengajar tu betul-betul kita mengajar, kita nak pastikan pelajar dapat apa yang kita janjikan dalam DCI kita. Kita akan buat semua dan kita akan pastikan tak ada orang pun yang akan gagal. Tak ada pun pensyarah yang suka pelajar ni gagal. Tak ada. Saya pernah jumpa ada pensyarah suka pelajar ni gagal. Tapi kalau boleh kita janganlah jadi macam tu kan. Tapi walaupun kita usaha sejauh mana pun pasti juga saya pun ada juga pelajar saya yang gagal. Jadi kita tak boleh nak ubah lah benda tu. Tapi boleh-bolehnya janganlah menjadi matlamat kita lah untuk menggagalkan dia. Sebab memang kita dah janji belajar mengikuti kursus kita dia akan berjaya. So ini ada gambar catat organisasi. So ada pengusaha saya sini dengan terasa. So diriku hanya insan biasa. Kita ni semua sama je. Ada waktu kita rajin, ada waktu kita malas. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti tu apa? Tak naklah tukar-tukar subjek. Kalau boleh subjek tu ialah kita nak. Sebab apa? Kita manusia biasa lah. Sebab apa kita dah subjek tu kita dah biasa nak mengajar macam mana, kita dah tahu apa kelemahan dari segi metod penyampaian semua. Kita dah buat inovasi pun kan. Kadang-kadang saya dah buat sistem dah untuk subjek tu. Tiba-tiba tukar pula kepada orang lain kan. Itu jiwa kita akan sentiasa meronta lah. Kan? Jadi kalau boleh, ini memainkan peranan jugalah. Ada saya tengok, saya dicomel dulu, penjara tu record untuk buat kursus umum, tiba-tiba orang lain mengajar. Tu rugi lah kan. Okay, next. Tapi tak apalah kalau pergi subjek baru pun, sampai ke mampu kita ulang balik. Kita buat balik. Apa saja inovasi yang terbaru kita akan buat balik. Kerana apa kita buat, kita pasti Allah akan hadirkan kasih sayang dia kepada kita. Alright. Next. So inilah bukan cinta biasa. Cinta seorang mu'alim, mu'adik dan murabi kepada pelajar dia, kepada subjek dia, kepada janji dia. Sebagaimana cinta Rasulullah kepada umat dia. Rasulullah dia cinta bukan setakat orang yang mengikuti ajaran dia saja. Dia cinta pada semua. Yang orang kafir pun, orang bukan Islam pun dia akan cinta. So, kita pun kena ada lah macam tu. Barulah kita akan jadi lima adik dan murabi. Okay, next. So apa kaitan dia kat sini? Okay. Ini kenapa kita boleh cinta? Kerana barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan kalau kita nak menemani Rasulullah di syurga, ikutilah nasihat Rasulullah. Sayangi yang muda, hormati yang lebih tua. Yang muda tu pelajar-pelajar kita lah. Tapi ada juga macam pelajar saya, ada yang tua. Tu kena hormatlah dia orang. Okay? So ini kesan ya, apabila kita tidak ada kasih sayang dalam hidup kita kepada manusia, terutamanya pelajar kita dan juga kerja kita, so apa yang berlaku? Kita tak kisahlah pelajar tu dapat A ke, dapat B ke, F ke, tak kisah pun. Okay? Dia dah besar kan, dia lah nak dapat A ke, tak nak berusaha ke, malas ke. Dan kita juga kalau buat assessment tak kisah pun. Dah final exam baru bagi markah dia kan. Baru beritahu kat mana dia salah kan. So, jadi tak ada cinta. Sebab memang kita nak buat assessment, kita nak bagi feedback, dia takes time.
dan memerlukan orang yang ada jiwa sayang kepada pelajar saja yang boleh buat. Hari ni ambil exam, esok dapat result dan kita dah beritahu kat mana salah dia. Kalau kita tak ada rasa sayang, kita sayang kepada benda lain, kita tak akan boleh buat lah. Dan kita tak suka student tanya lepas kelas. Tanya kena tanya sekarang. Apa? Sebab kita tak cinta lah. Kita tak rasa dia sebagai amanah kita. Kalau boleh kita nak hanya settle di tempat kelas saja. Malam-malam pun kita tak nak diganggu. Next. Okay, ni satu lagi. Kita akan rasa marah. Okay. Sebab kita tak sayang pelajar kita. Kita akan marahlah dia. Kalau kadang-kadang tu pelajar minta nak habis awal sikit je. Sebab dia ada program kan. Kita marah dia. Kadang-kadang pelajar tu beri komen, boleh tak saya nak download nota ni. Kita marah dia. Sebab kita kata saya dulu tulis sendiri je kan. Jadi inilah yang akan berlaku kalau kita tidak ada rasa kasih sayang. Okay, dan kita pun tak ada rasa nak buat benda baru. Okay, nak buat inovasi ke sebab tak fikir, kita saja. Okay, next. Kita pun kepada kerja kita, kepada pengajaran, kita pun kurang kisah. Yang penting kita pun sibuk pergi meeting, MPA pun tak settle lagi kan. Okay, dan kita pun tak kisah untuk perbaiki diri. Okay. Right, next. Okay. Ini kita takut juga kita menjadi penting diri sendiri lah. Kita tak penting pun. Apa yang kita mengajar ni sebenarnya bukan diri kita saja. Kita mengajar ni untuk pelajar, untuk ibu bapa pelajar, untuk keluarga pelajar, untuk fakulti juga, untuk program itu berjaya dan juga untuk universiti ya. Bukan diri kita saja yang dibayar gaji untuk mengajar, settle kat situ. Next. So kalau berlaku benda ni semua, lebih daripada 50% pensyarah kita macam ni, maka OBE ni fail lah. Okay. Apa yang kita janjikan tak akan dapat ditunaikan. Okay, next. So apa ya, dan kenapa OBE ni penting? Okay, next. Saya laju sikit kat sini. So pendidikan ni dia ada sistem lah. Kita menggunakan OBE lah sistem kita. So sistem ni menentukan kejayaan sesuatu program pendidikan tu. Sebagai contoh, kalau dulu ditunjuk gambar ni, pensyarah tu tak fikir pun. Pelajar dia datang daripada pelbagai background. Okay, ada yang contohlah kalau kita tengok binatang tu macam-macam kelebihan. Dia bukannya lemah tu. Di setiap orang ada kelebihan masing-masing. Cuma kalau kita cari kelemahan, memang kelemahan lah kita dapat. Tapi kalau konteks dulu lah, sistem education dulu, dia hanya fikir pasal pensyarah saja. Dia tak fikir pun pelajar. Dia fikir pensyarah, nak habiskan silibus. Yang penting kita dah ajar semua, dia nak belajar macam mana, dia nak faham macam mana, terpulang kepada dia. Itu sistem pendidikan yang lama lah. So that's why kita ada OBE ni. Next. Okay, dan OBE juga dia menyelesaikan masalah ni ya. Orang yang dapat CGPA tinggi tak semestinya dapat kerja, tak semestinya dapat kerja. Dan ini pun dah telah dibuktikan oleh kajian oleh sahabat kita di UKM. Kata orang dapat makan rendah pun boleh kerja. Jadi kita tak perlu fokus yang dapat A tu. Yang kita kena fokus adalah apa yang kita janjikan lah, outcome dia. So next. So dulu teacher based, teacher oriented. So kita fikir teacher je apa kita kena buat. Dan kita fikir sebagai teacher, kita fikir nak selesaikan silibus, nak habiskan silibus. Kalau ada 10 topik, kena habis 10 topik. Sedangkan pelajar mungkin guna satu topik je untuk kerja kan. Kita fikir topik habis, kerja settle lah. So datanglah transformasi education ni supaya lebih pelajar tu lebih bermutu. So adalah outcome based education. Okay. So apa itu OBE? So next. So outcome based education saya rasa semua dah tahu, cuma inilah saya rasa tak ada pada semua orang. OBE adalah satu manifesto. OBE adalah satu janji. Okay. Saya rasa tak semua rasa berjanji. Dr. Fahmi ni sebut banyak kali ya, janji-janji kita dalam DCI ya. Janji-janji. So janji-janji adalah manifesto lah. Okay, so next. So apa janji kita buat dalam program education objektif kita dah berjanji ya. Semua universiti, semua program. Siapa yang janji ni? Orang yang buat PEO tu lah. Seorang yang depan saya lah. Kalau dulu saya lah. So setiap universiti sudah buat janji, maksudnya program ni akan support
keperluan negara dan support apakah vision universiti melalui graduate yang akan dihasilkan. Okay, next. Apa lagi yang kita janji? Manifesto kita. So, dalam PLO, kita pun janji juga. Okay, setiap universiti dah janji. Siapa yang buat PLO ni semua pensyarah dan juga universiti lah. So, kita dah janji setiap di akhir program ni, pelajar ni akan dapat sesuatu daripada program kita. Okay, menguasai outcome tu lah. Saya tak perlu habiskan. Semua dah tahu apa itu PLO. So, next. Apa lagi yang kita janji ya? Ni pensyarah. PLO tu mungkin kita tak rasa dah kita berjanji lah sebab dia ada dekat website dah. Kita pun tak pernah tengok pun kan. Tapi itu janji yang mana parents setiap kali nak masuk Inizal, itulah yang parents tengok. Dia tengok janji kita. Tapi ini memang setiap pensyarah akan berjanji. Setiap mula kelas kena berjanji kepada pelajar. Janji apa? Di akhir semester ni pelajar akan dapat buat apa. Kita berjanji ya. So adakah kita menunaikan? Next. Okay, so bagaimana kita menjalankan OBE? Laju sikit yang ni cuma saya nak highlight je beberapa benda yang penting. Kita ada kat dalam ni, ini yang kita buat bermula next week ni. Okay, kita akan buatlah aktiviti PDP untuk memastikan tercapainya apa yang kita janjikan dan kita nak tahu tercapai atau tidak, kita akan buat pentadsiran. Okay. Dan akhir sekali kita akan buat CLO, CQI, pentadsiran, analisis dan CQI pada CLO. Khusus kita, CQI itulah yang kita buat, kita bagi CQI. Kalau tengok CQI ni ada banyak lah. Bukan setakat CLO saja. CLO ni maksudnya khusus lah. Kita buat CQI pada khusus. CQI ada pada PLO, CQI ada pada PEO. So, data CQI ni data daripada mana? Data daripada pentadsiran. Okay, kita buat kuis, kita buat kan. Dari markah tu kita buat ke dalam bentuk hasil pembelajaran mengikut MQF dan kita buat analisis. Sebab kena komen kan. Mana-mana tak capai outcome tu kita kena komen. Kenapa tak capai? Dan mana-mana yang dah capai kena komen juga sebenarnya. Apa yang perlu kita tambah baik. Dan kita buat CQI. CQI yang sebenar saya rasa kita kurang buat lah. Okay. Kita hanya sampai kat sini buat pentadsiran, buat analisis. Betul tak? Yang kita sebut nama dokumen CQI tu. Apa yang berlaku pada dokumen tu? Simpan dekat e-coffee, audit datang, check situ. Dia habis di situ kan. Khusus tu apa yang kita cadang, contohnya kita cadang final exam patut buat secara projek. Tak dilaksanakan. Betul tak? Itu yang berlaku. Kita tak ambil kisah, kita tak buat lah. Kita tak buat sebenarnya. CQI itu apa? Continuous Quality Improvement. Ada tak kita buat improvement? Kita buat hanya analisis je. Tapi saya rasa bermula semester ni, macam di FIK sendiri pun dah ada. Kita dah ada. Setiap semester kita boleh baiki DCI tu. Sama ada kita nak tukar method ke, nak tukar assessment ke, boleh tukar. Sebelum semester bermula, so setiap semester boleh tukar. Sebab dia ada komponen yang hanya memerlukan fakulti je ubah. Tak perlu pun masuk Senate pun. Apa tu kita buat lah. Itulah pentingnya CQI ni. Sebab kita yang mengajar, kita dah tahu masalah dan kita minta ubah supaya jangan buat benda yang sama. Nanti pelajar akan fail lagi kalau buat benda yang sama. Tiba-tiba kita tak buat apa. Maka tak jadi apalah. Okay. Itu juga PLO. PLO ni makar dia ambil daripada CLO. So, kena buat juga pentadsiran. Saya rasa semua orang dah buat pentadsiran sebab last week ada audit. So, semua rasanya dah ada report lah. PLO masing-masing. Analisis ini saya rasa tak semua yang buat. Setakat buat pentadsiran je. Ada report. MPS 1 berapa persen yang lulus. MPS 2 berapa persen yang lulus. Ada tak buat analisis? Kenapa yang ni lulus, kenapa ni rendah. Ada tak kita buat? CQI improvement, ada tak kita ubah pada PLO? Contohnya MQF, mapping. Ada tak kita buat perubahan MQF? Bila dah tahu dah masalah ni, tengok kesoalan semua tak capai ni. Kursus-kursus yang kita mapping semua tak capai. Ada tak kita buat improvement? Tukarlah kepada kursus yang lebih tercapai ataupun buat program baru yang mana untuk menampung MQF tu. Okay. And then CQI ni untuk PEO ni, ni panjang lagi. Okay, next. Next. So ini apa yang perlu kita buat. So kita dah buat pentadsiran, ini memang semua orang buat lah course outcome CLO ni.
Pentaksiran semua dah buat untuk menilai dari segi MQF dia, dan kita buat pada setiap akhir semester adalah report pentaksiran, adalah analisis yang kita buat MQF achievement, dan kita buat compare lah dari segi assessment method, soalan terlalu susah ke apa ke. Okay, delivery method mungkin dia kata subjek ni perlukan projek ke, topik, okay, kita rasa topik ni terlalu lama, tidak relevan, kita akan buat analisis. CQI kita buat tak? Ada recommendation dan kita ubah tak? Ada tak buat perubahan-perubahan ni? Tukar assessment method, tukar cara delivery. Ni MKM mapping biasa dekat PLO lah. Okay, so ini CQI yang perlu kita buat lah. Improvement lah, kita nak improve supaya kursus tu tak berlaku seperti mana yang kita dah laksanakan. Next. Okay, ni program lah. So program kita akan buat pentaksiran assessment ni bila, kalau ikutkan sentiasa lah, setiap every semester juga. Tapi biasa kita buat dalam setahun, dalam waktu setahun lah. Okay, sehinggalah student graduate. Bukannya selepas student graduate baru kita buat. Sebab apa? Sebab kita akan buat analisis mana PLO, MQF yang tak capai lagi, kita kena buat analisis, kena buat action, kena buat improvement. Mak ada nak buat program intervention kan, supaya pelajar batch tersebut dapat memenuhi janji dari segi outcome yang kita janjikan dalam PLO tu. Ataupun kita nak enforce, nampak kursus ni memang tak berapa efektif, so kita enforce lah. Sama ada masukkan HIPS untuk kursus ni supaya dapat meningkatkan entrepreneurship. Okay, masukkan industri. Sebab student ni nak graduate dah, tapi MQF entrepreneur masih tak capai. So kita buatlah action improvement ni. Okay, next. Bidang education objektif ni PEO lah. Ini biasanya tak ada, kita buat lah tapi kita tak gunakan data daripada graduate kan. Dan dia buat selepas 3 atau 4 tahun selepas student tu dah graduate. Student yang dah graduate, kita tengok pelajar tersebut, kita patutnya kena buat survey di kalangan alumni kita. Position dia, adakah masih lagi peringkat bawah, adakah ataupun memang position dia dah jadi manager ke, gaji dia adakah dah cukup tinggi. So, dan kita akan tengoklah program kita tu relevan tak dengan keadaan semasa. Dari segi persaingan dengan orang lain dah buat big data, kita masih lagi duduk guna traditional method ke. Tu benda-benda yang kita kena buat analisis berdasarkan pelajar pada MQA, standard ni, maklumat feedback daripada industri. So, ini mungkin di luar daripada SPB lah. Saya highlight ni untuk SPB je. Okay, next. So, reality OBE lah. Ini, okay, next. Apa status OBE kita? Saya rasa ini saya sebut tadi. CLO, semua orang dah buat assessment. Semua orang dah buat analisis. Mana-mana yang belum buat improvement, kita dah komen dekat course tu, masih tak buat improvement, tak buat apa-apa. Ini masih ada tanda soal lah. FIK, tahniah sebab dah ada, setiap semester boleh ubah berdasarkan CLO baru. Tapi dia ubah, dia benarkan untuk PTG saja. Dia sebenarnya bukan PTG saja ya. Dia macam-macam lagi ya. PTG tu salah satu delivery lah. Okay, PAO, saya rasa semua orang dah buat assessment. Maksudnya semua orang dah ada report markah untuk MQS setiap program tu. Tapi analisis, seperti mana saya sebut tadi, adakah kita dah buat improvement sebelum student tu habis program tu, kita buat tak improvement pada PLO tu. Namanya mapping lah. Kita sebut PLO mapping, kita tak boleh tukar outcome ya. Tapi mapping lah yang kita boleh tukar. Terus OBE ni sepatutnya kita kena improve mengikut data kita, mengikut data dan kekuatan kita. Mengikut data student kita dan mengikut data pensyarah kita. Tak boleh ambil orang lain punya. Orang lain punya mungkin approach dia lain. Contohnya kita ambil silibus orang lain. Silibus orang lain tu memang terbukti pelajar dia cemerlap. Tapi bila apply kat kita, tengok tak boleh ikut. So, sebab tu kita kena guna data sebenar, data assessment tu. Betul ke pelajar kita boleh ikut outcome yang kita promise tersebut. Next. Nak habis dah. Ini last lah. So, ini last untuk mencapai characterization. Di mana kita nak mengambil OBE sebagai jiwa pendidik di UNIZA. Okay, next. So, inilah promise. So, kita bercakap tentang janji.
Orang yang break promise, tak ambil kisah pun janji, maka dia adalah munafik. So kita kena hati-hatilah. Kita yang janji. Dalam kelas kita berjanji dengan pelajar. Di akhir kursus ni pelajar boleh buat, tiba-tiba dia fail. So apa kita rasa? Kita menepati janji ke? Kalau benda tu berlaku disebabkan kita, memang kita lah. Kita yang tak mengajar dia kan. Kita yang tak monitor dia. Sebab kita lah break promise. Kita tak boleh mengajar. Kita suruh dia belajar sendiri. Beri video, suruh belajar sendiri. So ini ciri-ciri orang munafik yang memang kita tak nak lah berlaku. Janji ni siapa yang buat? Kita yang buat setiap kali dalam kelas. Kita juga yang gubal bersama-sama fakulti untuk PLO. Dan kita juga beritahu janji tu dalam PEO kepada semua orang lah. Publicly, internationally. Semua orang baca kan. Kita punya PEO dan PLO tu. Okay, next. Tapi tak apalah. Siapa yang selama ni tak kisah tentang janji-janji tu. Tapi inilah. Ini kumbang kepada orang yang janji tapi dia tak kisah. Dia buat dono je. Ni dalam neraka tu paling bawah sekali lah. Paling lah. Dia tengok ustaz ni pun takut lah nak explain lebih. Nanti kita baca lah baca. Tak boleh explain lebih. Okay, tapi yang penting kat sini accept. Orang munafik memang dia akan berada dalam neraka. Neraka paling bawah, paling teruk lah. Okay, paling teruk daripada orang rasuah ke apa. Tidak tahu rasuah bawah ke tak. Tapi yang penting dia accept lah. Yang bertaubat lah. So hari ni kita bertaubat lah semua. Mulalah kita ada rasa tanggungjawab kepada promise yang kita buat tu. Dan reform. Bukan setakat bertanggungjawab, kena reform. So pastikan apa yang kita janjikan dalam kelas tu kita betul-betul buat kerana Allah. Dedicate kerana Allah. Bukan sebab saya. Sebab kita berjanji dan kita dedicate lah kerana Allah. Dan bila kita buat macam tu, insyaAllah kita akan lebih bersyukur, lebih beriman dan Allah akan beri ganjaran kepada kita insyaAllah. Okay, next. Okay, bawa masuk SPB ya. Okay, next. So, apa itu SPB? SPB sebenarnya benda ni lah. Tadi saya sebut ini status reality OBE kita. CLO kita buat tak assessment, analisis kita buat tak. So, kalau kita guna SPB, automatic CLO assessment, PLO, and analisis semua dah ada dalam SPB ni. Semua kita dah buat. Jadi, cara paling senang guna SPB lah. Kalau tak nak jadi munafik. Adalah. Okay, next. Okay, ni soalan-soalan dia. Ada tak kita bagi feedback kepada pelajar kita? Berapa markah untuk outcome dia? Ada tak? Kita biasa bagi markah quiz lah. Ni yang markah you. Assignment ni markah you. Tapi ada tak kita kata, dalam sebelum kelas tu kita beritahu, kita nak ukur dia berdasarkan kemahiran critical thinking dia, kemahiran psikomotor dia, praktikal. Tapi ada tak kita beritahu markah untuk outcome dia? Tak beritahu kan? Sebab kita siap bila makan ni, outcome ni bila kita siap. Kalau selepas exam dah CQI lah. Dan kita tak bagi dah kepada pelajar. Okay. Tapi dengan SPB, automatik pelajar akan tahu markah outcome dia. Melalui kita klik je my MQF ni. Kalau pelajar masuk, dia automatik keluar report dia lah. Kita pun boleh tengok report pelajar. Okay, next. Okay, tanpa kita boleh beritahu, pelajar boleh tahu sejauh mana dah sepanjang pengajian dia ni. Ini pada sepanjang pengajian dia, dia boleh tahu ni setakat mana dah dia punya pencapaian outcome dia seperti yang kita janjikan. Ni contohnya knowledge ni bawah lagi ni. MQF 2 pun masih lagi peringkat 50% je. Kalau yang lain okey dah, dia dah mencapai 70 hingga 80%, practical skill dah okey. So skill yang dia lemah ialah knowledge dan kognitif. Dia pelajar boleh tahu. Tanpa kita perlu beritahu lah. Okay, dan pelajar boleh buat action sendirilah. Dia nak baiki apa. Dan pelajar boleh tengok kat, kita sebut tadi MQF ni lemah kan. 2 ni lemah, 52, 45. Dia boleh tengok subjek-subjek mana yang menyumbang. Ni negatif 10 sebab ada yang tak masukkan markah lah. Dalam SPB jadi negatif. Jadi boleh tengok kat mana yang dia lemah. Okay. Dia boleh monitor balik, dia boleh buat refleksi.
tentang pencapaian dia berdasarkan subjek. Mungkin kalau subjek ni, kita tengok subjek ni web application development dia rendah ni, jadi dia kena perbaiki macam mana, mungkin dia pergi kursus luar lah, supaya dapat menampung kelemahan dia, supaya dalam outcome dia lah. Bukan setakat tu, dia boleh klik balik mungkin ni dia ambil pada semester pertama, dia sekarang ni dah semester ke-7. Dia nak tengok apa assessment ni rendah sangat ni. Next. Dia boleh tengok detail. Assessment yang tadi tu ada test, ada projek, ada final exam. Berapa yang dia lemah, kat mana dia lemah. Dan dia boleh tengok lagi detail up to next. Setiap assessment yang dia dah ambil. Dia boleh tengok kuis yang dia dah ambil pada semester pertama dulu. Masa dia first year dulu dia tengok. Tengok ni betul, mungkin tengok jawapan tak betul, tapi masa dia semester 7 tu bagi dia tak patut berlaku lah macam tu. Mungkin soalan ni patutnya dia boleh jawab. Dia dah ada refleksi kepada diri sendiri. Okay, tanpa perlu kita buat apa-apa lah. Okay, next. Okay, ini macam mana kita buat assessment pada PLO. Saya rasa ramai yang guna report PLO tu berdasarkan markah daripada CLO kan. Kita ambil markah CLO, dan kita map kepada satu macam ni lah. Untuk kursus ni dia mewakili PLO apa markah dia. Okay, tapi katakan dia untuk subjek ni subjek saya, 25 orang fail. Okay, 25 orang fail. Jadi kita update lah kat sini kan, kita update 42% outcome dia. Next sem pelajar 25 orang fail ni, dia ambil balik subjek tu dan semua orang luluh. Sepatutnya sini jadi berapa? 100 kan? So implementation kita macam mana? Kita tak balik ni kan, biasa kita akan buat mungkin purata lah. Kalau kita betul-betul update pun kita akan ambil purata. Maksudnya yang next sem tu 100 bagi dengan 42 ni, campur 42 bagi 2. Tu tak tepat lah, sebenarnya dah 100% capai. Yang mana kalau nak buat manual saya rasa impossible lah. So ini tak perlu buat manual. Okay, next. Automatic dekat sini kita dah boleh generate report PLO bila markah tu dia masuk di SPB. Okay. Dan kita bukan setakat kalau CLO tu kita buat report berdasarkan 50% pelajar yang lulus kita tu kita define ni sebagai 50%. Okay. Maksudnya kalau dicapai 49 kita kira tak lulus lah untuk outcome tersebut. Okay. Nanti kalau kita nak rendahkan lagi ni. Okay, mungkin kalau kita buat 50 tu ramai tinggi. Kita nak rendah kepada 40. Boleh tak kita nak tengok simulation apa yang berlaku pada pelajar kita? Boleh. Kalau dengan dalam sistem ni automatik kita boleh. Dan kita boleh filter by student intake. Next. Okay. Pernah kita tanya, kenapa student tu fail MQF 1? Kita tak tanya lah, biasa pensyarah sendiri akan update, dia akan beritahu kenapa fail kan. Sebagai management, percayalah pensyarah tu kan. Tapi dalam sistem kita ni, since dia buat dekat sistem kita, assessment tu, okay, next. Kita boleh tengok detail berapa orang fail, siapa yang fail tu. Okay, mungkin dia fail sebab pelajar tu lah, dia ada nama kat sini. So kita tahu pelajar ni memang masalah. Dia ada lagi sedaran ni, berapa orang fail, 25 orang tu. Okay, kalau tiba-tiba katakan kita buka tu, kita tengok yang fail ni, pelajar semua top student kat sini. Kenapa dia fail ni? So kita boleh tengok pula assessment dia. Dekat assessment tu terlalu susah. Adakah pensyarah silap bagi markah? So kita boleh tengok detail lagi dekat assessment ni. Kita boleh monitor sampai ke tahap itu. Ini syarat dia, cara kena buat assessment di SPB. Baru kita boleh monitor. Sebab berlakulah kadang-kadang pensyarah tu dia letak je markah kan. Dia tak makin pun. Kalau boleh jangan berlaku macam itulah. Penjenayah. Okay, next. Okay, kita nak tahu, betul ke bila kita beritahu CQI, kita buat komen-komen ni, pensyarah tu sendiri buat tak improvement pada komen-komen dia tu? So dekat sini, dekat PLO report tu juga, kita boleh tengok tadi by intake, ni by offer. Maksudnya semester ni, berapa orang gagal, semester depan nak tengok, patutnya tak ada gagal lah sebab dia dah buat improvement kan. Okay, next. Kita boleh tengok, klik je by offer ni, dia akan keluar report ni. Ni contoh. Pada semester 2 ni, 2021, sesi 2021. Amal fail ni, 33 orang fail. Okay.
Tapi pensyarah ni dah bagi penjelasan kenapa fail. Dan dia kata fail tu sebab pelajar tu diuji terlalu awal lah sebelum semester break. Dia kata ujian pertama perlu ditasnif pada masa yang agak lewat sikit. Okay. Ni dia ada faktor-faktor lain juga sebab bila kita tafsir awal tu, subjek ni dia bergantung juga dengan subjek lain yang dia setengah ambil. Sepatutnya jadi prasyarat tapi sebab fakulti tak nak implement prasyarat, jadi masalah lah. Tapi apa yang kita nak highlight kat sini adalah apa yang pensyarah tu beritahu, dia kata dia buat, lepas tu dia suruh buat ujian lewat. Ni apa saya buat selepas minggu ke-7 lah. Minggu ke-9 macam tu sebab saya buat. So kita tengok kat sini dah meningkat daripada 37%, 7 awal saja yang fail. Yang fail 13 je lah. Tapi dari segi portion ni tinggi lah, percentage. So maksudnya kalau kat sini maksudnya memang berlaku lah CQI tu. Okay, kita buat improvement. Kalau tengok sini, dulu 37% saja yang lulus. Tapi pada semester ni, 76% yang lulus. Makin meningkat. Kalau dulu 60% saja yang lulus, so semester yang next tu 94%. So ada peningkatan. Ni maksudnya ada improvement. So ini yang kita nak dalam CQI. Report setakat ni kita bagi admin fakulti je report ni. View. Tu ada dekat kursus masing-masing. Kat kursus masing-masing dia ada report CQI. Kalau yang ni pun boleh je saya buka kepada semua pensyarah, tapi sebab dia processing dia tinggi, kalau masing-masing buka orang tengah ambil exam slow lah. Kita buka pada ni. Tapi untuk pensyarah memang dia ada report. Maksudnya dia buka tu dia akan nampak report CQI yang sebelum-sebelum ni. Yang dia ajar. Tak boleh lah. Dia boleh lah. Dia nampak lah CQI subjek baru yang pensyarah-pensyarah lepas dah letak. Boleh tengok. Okay. Tanya pertanyaan ni melambatkan kita makan. Dia yang tepi je. Okay, next. Ada student lain lapar. Okay, which intake best score? Ini kita nak tahu intake yang dia nak compare by intake. Dia nak compare by intake. Kadang-kadang semestinya sama, tapi intake yang berbeza ambil. Dia nak tengok mana yang lebih cemerlang. Dan kita nak tahu kenapa yang cemerlang tu, apa faktor dia. Yang tak cemerlang ni kenapa, apa faktor dia. Mungkin sebab silibus dia kan. Sebab dia intake yang berlainan. Tu boleh tengok kan dekat intake ni. Ni maksudnya kita buat analisis lah. Dan lepas analisis kita akan buat penambahbaikan lah pada next kepada ni. Pada PLO kita. Ni by intake. By intake pelajar. Okay. Kita boleh tengok lah. Yang ni tengok mana yang lemah. Kalau tengok sini. Intake 2022 ni tak ramai yang fail. Intake 2021, 18, intake 2020, 25. Ini salah satu faktor dia kenapa intake bawah-bawah ni rendah. Ini sebab COVID lah. Okay, student COVID ni. Okay. So, kita boleh buat analisis dan boleh buat penambahbaikan lah. Maksudnya kalau kita dah tahu yang ni memang lemah ni, so kena buatlah penambahbaikan kepada dia supaya untuk next subjek nanti dia boleh cover balik lah markah dia. Okay, next. Okay, ini nak beritahu kita kata student kita ni apa ni? Ada akhlak, ada etik. Macam mana kita provekan ada akhlak, ada etik ni? So, siapa yang bagi akhlak dan etik kepada student kita? Kita semualah. Kan? Ada tak kita nilai betul ke student kita berakhlak ni? Atau dengan hearsay saja? So kita boleh tengok kat sini analitik. Okay, next. Ni data sebenar. Student Uniza, okay, etik dia 71%. Tak sampai hijau. Hijau ni 80% lah. 80. Hijau tu saya je buat. Tak tahu sebenarnya berapa markah untuk hijau tu. Just nak buat perbezaan. So, maksudnya kalau lepas ni 80, dia jadi hijau. Bawah 80 jadi kuning. Okay, ni data sebenar. Data sebenar tapi mungkin data tu tak lengkap lah. Okay.
Tengok ni ethics 71. So student Nizam sebenarnya bukanlah full of ethics, tapi yang paling strength student Nizam adalah kau tengok kat sini leadership. Community ni memanglah kita tahu student Uniza ni bukannya terror-terror. Student terror-terror duduk kat UKM. Memang betul lah statistik ni kot. Tapi tak apa sebab kita boleh tahu outcome tu yang penting. Tak semestinya orang tinggi kat sini dapat kerja. Ni leadership tinggi ni. Takkan tak dapat kerja. Leadership tinggi. Cuma nak tengok etik lah sebab soalan tadi kita kata dia berkait dengan objektif universiti kita, vision universiti kita nak melahirkan pelajar yang holistik, beradab ni. Etik 71 ya. Kita tengok detail lagi ni Uniza. Kita tengok by faculty. Okay, next. By faculty, saya ambil fakulti informatik ya sebab ni banyak data. So memang pelajar beradab di fakulti lah. Lepas tu saya berani tunjuk. Kalau tak saya cari fakulti lain. Dan leadership memang tinggi ya. Pelajar-pelajar di FIK. Maksudnya dari segi sikap pelajar kita memang bagus. Kecuali dari segi skill, hops dengan lots ni dia kurang sedikit. Sebab kita sedia maklum lah, pelajar kita ramai yang P40, ketinggalan sedikit. Yang terpinggir, yang tak dapat mana-mana U. Pelajar-pelajar tu lah. Jadi ini pun satu benda yang perlu kita tengok balik lah. Okay, next. Okay, tadi kita tengok ethics tadi by fakulti, kita boleh juga tengok mengikut program dan mengikut batch. Okay, ni untuk ethics kan kita fokus pada ethics dan kita boleh tahu antara pelajar fakulti kita mana yang kurang ethics. Batch ni lah, batch yang ni. Cuma data ni dia sebenarnya saya just nak bagi gambaran apa kita boleh buat dengan data lah. Tapi data ni mungkin tak valid sebab tak semua orang guna. Jadi mungkin ni daripada satu subjek je, yang lain mungkin daripada banyak subjek. Okay, next. Okay, sebagai conclusion. Okay, sebagai pensyarah kita kena sayangi pelajar kita sebab apa? Okay, next. Okay, sebab dia spend 3 hingga 5 tahun bersama kita. Memang pelajar ni akan berada selama 5 tahun. Yang extend tu lagi lama bersama kita. Kenalah sayang dia, janganlah dera dia sepanjang bersama kita. Okay. Dan kerana dia dengar cakap kita. Ada pelajar bila kita bercakap dia keluar tak ada. Dia dengar cakap kita, sayanglah dia. Dan yang penting sekali adalah yang dia kita tak akan jadi pensyarah, kita tak akan jadi cikgu, kita tak akan jadi muallim, kita tak akan dapat saham mengajar ilmu ni. Yang mana walaupun kita dah meninggal, dapat lagi saham tu tanpa ada pelajar. So, dengan ada pelajar ni, sebab itulah kita jadi orang yang lebih mulia lah. Okay. Okay, dan dengan kasih sayang itulah, barulah kita boleh buat OBE ni dengan lebih baik. Sebab kita boleh tengok address problem setiap pelajar untuk memastikan setiap pelajar tu tidak ada tercicir dan keperluan pelajar tu tak sama setiap orang. Okay. Ada pelajar tu kadang-kadang dah habis kuliah dia akan tanya sampai ke malam. Sebab dia kelemahan dia. Jadi kita kena ada sikap kasih sayang lah barulah kita boleh layan semua tu. Conclusion kedua ini yang paling penting berkait dengan show tadi. Ini gambar munafik ni rasa perkataan munafik tu kita boleh bawa balik lah. Okay. Kita dah promise, kita dah buat janji. Seperti saya sebut tadi dalam PO, dalam PAO, dalam CLO setiap kali kelas, setiap kali semester kita berjanji ya. Pelajar yang ambil kursus kita dia akan jadi orang yang berjaya lah. Untuk outcome yang kita dah tetapkan. Okay, dan bukan setakat janji dengan pelajar, kita memang declare secara public. Okay, semua satu dunia boleh tengok apa kita janji tu. Ibu bapa boleh tengok, pelajar boleh tengok, kerajaan, industri, syarikat, negara-negara luar pun, negara Arab pun boleh tengok apa yang kita dah janjikan. Okay, ini yang perlu kita buat supaya kita tidak berlaku sebagaimana gambar ni. Kita kena measure outcome, CLO, PLO dan PEO, analyze dan ini paling penting,
buat improvement. Okay, buat improvement supaya kita dapat menunaikan promise yang kita telah buat. Okay, last conclusion. Management lah. Ini saya tak boleh cakap panjang, nanti ada terasa terus keluar lunch. Okay, kena support juga untuk kita memastikan program kita berjaya, kena support. Janganlah bagi subjek kepada pensyarah yang tidak ada show kepada subjek tersebut. Dia ada show pada subjek lain. Menyebabkan dia efek kepada student. Okay. Dan kalau student dah komen, ambillah action lah. Jangan buat diam saja. Student dah komen. Apa sajalah dia komen dari segi fasiliti ke, dari segi pensyarah ke. So, ambillah action supaya tidak berlaku benda yang tidak diingini. Okay, buat analisis dan buat improvement itu yang penting, bukan setakat tinggal je dalam e-coffee tu. Okay, improvement on human resource. Kalau kita tahu ada pensyarah yang memang ada masalah, yang tidak sayang kepada pelajar, yang suka pelajar dia fail, kena buat improvement pada dia. Atau training ke, atau banking soul ke. Dan kena perbaikilah apa saja fasiliti di fakulti ya. But ini kalau ini tak berlaku, maka susah juga kita nak fulfill promise kita. Okay, take away. Okay, take away. Tapi selepas ni wajib makan lah. Tak boleh take away. Okay, gunalah SPB. Sebab apa? Help student to get faster. Kita nak mudahkan pelajar tu dapat feedback. Macam tadi saya tunjuk tadi lah, outcome tadi kan. Kita tak bagi pun feedback dia, tapi dia dapat. Tepi yang kedua, buat pensyarah mistik lah. Itu paling penting. Pensyarah kadang daripada klik ni nak transfer markah kepada si smart tu, biasa akan berlaku kalau ada 1000 orang, possible lah untuk berlaku human error. Dan memudahkan juga, setakat mistik, memudahkan pensyarah untuk buat marking lah. Marking. Memudahkan supaya kita tak bazir masa kat situ lah. Kita bazir masa nak QE kan. Kita nak mengajar lagi, nak buat benda lain lagi. Research. Dan last sekali, B. B last sekali. Support bos kita lah. Supaya dia boleh buat analisis pada PLO tu. Bos ni maksudnya management lah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Salah.